kat mana sekarang ni? Aku dah tak tahu sangat selok-belok kat hutan. Dari tadi lagi aku jalan dekat situ sampai dah sekarang aku tak jumpa-jumpa pun jalan keluar. Macam mana aku nak keluar? Dah nak malam. Baik aku nyalakan api sekarang daripada malam nanti aku tak nampak jalan. Baik aku nyalakan api dulu. Jom kita tengok apa yang ada dalam beg ni. Alamak, aku tak bawa mancis dah pula. Aku tak bawa lighter dah pula. Macam mana aku nak nyalakan api? Macam mana kita nak nyalakan api? Okey, baiklah. Sebelum saya teruskan dengan cara-cara untuk menyalakan api, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nur Saliha binti Muhammad Pishul dari kelas PISMP D3. Jadi, berdasarkan slot kembara dan ikhtiar hidup, saya telah memilih soalan pilihan nombor 1. Iaitu cara untuk menghidupkan api ataupun menyalakan api tanpa menggunakan mancis ataupun lighter. Jadi, jom kita tengok macam mana kita nak buat. Jom. Okay, jadi apa yang terdapat dalam beg saya ni? Okay, nasib baik saya bawa torchlight. Jadi, saya telah ambil bateri daripada torchlight kecil ni. Yang kedua, ada keluli lembut. Yang ketiga, saya ada tisu untuk menjadikan api lebih besar. Dan yang terakhir, kita akan letak dekat daun kering ni. Okay, jom kita tengok. Okay, baiklah. Jadi kita akan ambil bateri yang 9 volt ni. Dan kita akan letak dekat keluli lembut. Okay, jadi jom kita tengok. Nyalaan api akan menyala dekat keluli lembut ni. Okay, jadi setelah kita ambil bateri dalam torchlight kecil kita ni, ni adalah bateri 9 volt, keluli lembut dan tisu untuk menjadikan api lebih besar dan daun kering. Jadi, ambil bateri ni, ambil bateri 9 volt dan letakkan kepada keluli lembut. Okay, jadi sebagai kesimpulannya berdasarkan video yang telah Encik tengok, Encik dapat tengok 2 hari saya telah membuat nyalaan api. Untuk hari yang pertama, saya dapat menyalakan api yang kecil. Untuk hari yang kedua juga, saya juga dapat menyalakan api yang kecil. Jadi berdasarkan saya dapat konklusikan untuk menjadikan api lebih besar, kita letakkan tisu ataupun daun kering untuk menjadikan api lebih besar. Jadi saya harap Encik dapat pertimbangkan video saya. Yang setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Hikmah binti Muhammad Terus dari kumpulan D3. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan simbol pandu arah semasa mengembara di dalam hutan. Kita perlu mempelajari simbol-simbol pandu arah ini supaya apabila kita tersesat di dalam hutan, kita boleh memberi isyarat kepada ahli kumpulan yang lain untuk mudah menjejaki kita. Antara peralatan ataupun benda yang boleh dilakukan untuk menjadi simbol pandu arah ini ialah yang pertama ialah batu, ranting kayu, daun-daun kering dan sebagainya. Simbol jangan ikut jalan ini. Beginilah caranya untuk membuat simbol ini. Simbol ini berfungsi untuk menunjukkan tanda berbahaya. Jadi simbol ini boleh dibuat menggunakan ranting kayu, daun-daun, batu-batu kecil ataupun diconteng dengan kapur. Simbol ikut jalan ini. Jadi beginilah caranya untuk membuat simbol ini. Simbol ini boleh digaris pada tanah atau menggunakan ranting kayu atau batu-batu kecil yang disusun berbentuk anak panah. Beginilah hasilnya. Simbol tunggu di sini. Simbol ini berfungsi untuk memberikan arahan supaya berhenti dan tunggu atau berehat sementara di tempat yang ditandakan. Simbol ini boleh dibuat dengan ranting atau dilukis. Batu juga boleh digunakan. Batu besar diletakkan di bawah sekali dan 2 butir atau lebih batu yang semakin kecil disusun berlapis.
Simbol ikut kiri. Simbol ini memberi arahan supaya membelok atau mengikut jalan ke sebelah kiri. Simbol ini boleh dibuat dengan meletakkan sebutir batu kecil di atas batu besar dan menyusun beberapa butir batu kecil bagi menghala ke kiri. Simbol ikut kanan. Simbol ini memberi arahan supaya membelok atau mengikut jalan ke sebelah kanan. Simbol ini boleh dibuat dengan meletakkan sebutir batu kecil di atas batu besar dan menyusun beberapa butir batu kecil bagi menghala ke arah kanan. Simbol ada air ke arah ini. Simbol ini boleh dilukis atau dibentuk dengan menggunakan ranting kayu, batu-batu kecil, tali dan sebagainya. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini berkaitan dengan simbol-simbol pandu arah dapat digunakan dan dipraktikkan semasa mengembara di dalam hutan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mumtaz Solihah binti Amir, pelajar PISMP D3, semester 7. Baiklah, hari ini saya akan tunjukkan salah satu cara untuk kita ikhtiar hidup, terutamanya ketika kita sesat, apabila kita sesat dalam hutan. Jadi cara yang saya akan tunjukkan ini adalah salah satu cara ikhtiar hidup yang saya pilih daripada 6 soalan, iaitu soalan nombor 2. Cara ikhtiar hidup yang saya pilih itu ialah membuat jerat ataupun perangkap binatang yang boleh dimakan untuk kita buat makanan. Jadi perangkap yang saya akan buat nanti adalah untuk merangkap ayam. Baiklah, cara untuk ikhtiar ini kita memerlukan beberapa bahan. Di sini kita ada 3 bahan. Bahan yang pertama kita perlukan tali. Tali ini optional, kita boleh guna tali ataupun benang. Bahan yang kedua ialah kayu, beberapa batang kayu. Dan juga bahan yang ketiga ialah buluh. Sini kalau awak boleh lihat, saya ada buluh. Buluh ni semua bahan kita boleh dapatkan dalam hutan. Buluh ni kita pilih kerana sifatnya lembut dan mudah lentur. Baiklah, kayu-kayu yang kita ada ni kita akan potong kepada beberapa bahagian. Kita buat jerat ni. Bahan yang pertama ialah kita akan buat satu kayu, sebatang kayu yang bercabang macam ni. Dan kita akan tajamkan bawah dia supaya kita senang sentuh pada tanah. Baiklah, sekarang ni kita dah potong kepada beberapa bahagian. Okey, yang pertama ni kita ada yang kita potong tadi, iaitu sebatang kayu yang bercabang. Dia ada cabang seperti ni. Yang ini, yang kedua ni kita ada sebatang kayu yang lurus. Yang ni kita akan buat sebagai tapak apabila ayam terpijak nanti. Dan kita ada 2 ni, iaitu satu ni sebagai picu dan yang lagi satu ni sebagai pemegang picu. Dan kita akan letak pada kayu yang bercabang. Jadi kita tengok. Baiklah, yang pertama kali kita tunjukkan dia bagi dia merah macam ni. Dan kita tanam di dalam tanah ni. Okey, untuk kayu bercabang ni pula kita akan tanam berdekatan dengan buluh ni. Ni saya dah siap tanam. Dan 3 lagi kayu yang lurus. Kerana 2 kayu yang lurus ni kita akan letak di sini sebagai penahan picu yang kita akan letak. Dan satu lagi kayu lurus sebagai tapak untuk ayam berpijak nanti. Baiklah, untuk picu ni pula kita akan letak pada tali ni. Kita ukur dulu. Buka dia punya jerat ni. Lebih kurang sama ukuran dengan tapak tempat pijak ni. Lebih kurang dekat sini. Baiklah, sekarang ni kita dah ikat pada picu. Okey, kita akan masukkan picu ni dekat bahagian belakang macam ni. Baiklah, selepas kita dah ukur dengan panjang tali ni yang sesuai, kita akan ikat tali ni pada buluh ni. Baiklah, yang pertama, kayu yang lurus yang pertama ni kita akan letakkan di bahagian bawah dalam tempat yang bercabang ni. Dan lagi satu kita akan letak kayu yang lurus ini di bawah sini. Baiklah, kemudian kita akan tarik picu yang ada pada tali ni. Kita akan tarik betul-betul rapat dan kita akan masukkan pada tempat yang pemegang picu ni. Yang ni kita akan masukkan bahagian bawah dan yang ini kita
kita akan letak begini. Baiklah, dah siap begini, kita akan letak tapak ni di bahagian pemegang penahan pucuk ini, dan kita akan di hujung ni kita dah siap ikat, dan kita akan buka jerat ikatan ni. Dan kita akan letakkan di atas tapak pemijak. Baiklah, untuk lebih mudah menjerat ayam ni, kita letakkan umpan, iaitu makanan ayam di bahagian dalam jerat ni, supaya ayam tu akan lebih tertarik untuk masuk ke dalam jerat ni. Okey, ekor dah kena.